Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk migrasi. So, pelajar SPM kena ambil perhatian sebab tajuk migrasi ni antara tajuk kritikal dan boleh disoal pada kertas 2. So, bila kamu tengok video ni dalam masa beberapa minit, kamu boleh kuasai tajuk migrasi. Okey, migrasi. Bila sebut pasal migrasi ni, kamu terus set dekat otak kamu fikir jiran kamu yang telah berpindah. Kita jadikan jiran kita tu sebagai objek untuk memahami migrasi ini. So, pertama, berpindah. Adakah jiran kamu turun pindah? Ya, berpindah. Dia berpindah dari mana ke mana? Contoh, kita ambil Ali. Ali ini berpindah daripada Semporna ke Kuala Lumpur. Okey, ketika kita tanya, dia kekal atau sementara? Okey, si Ali ini berpindah dekat ke Kuala Lumpur tu, terus tinggal ke sana. Jadi secara kekal. Secara automatik, kamu sudah dapat kuasai konsep migrasi. Iaitu, migrasi ini adalah perpindahan yang melibatkan dari satu tempat ke satu tempat yang melangkaui sempadan. Sempadan ni apa? Iaitu contoh Semporna ke Kuala Lumpur. Sempadan apa? Melangkaui sempadan negeri. So ada sempadan negeri, daerah dan juga kampung pun boleh. Dan sifatnya adalah kekal. So 3 tu kamu kena ingat. So migrasi settle. Sekarang kita tengok jenis pula. Jenis ni dia ada 2. Jenis yang pertama adalah dalaman. Jenis migrasi yang kedua adalah antarabangsa. Untuk dalaman ni dia ada 4 di dalamnya. So banyak pula ni. Sebenarnya dia simple je. Mungkin kamu yang terlampau fikir macam terlampau susah kan. Tapi sebenarnya dia senang. Untuk dalaman, kita kena fikir 2 sahaja. Bandar dan luar bandar. So daripada 2 tu, kamu kena ubah-ubah lah. Contoh macam gini. Bandar ke bandar, bandar ke luar bandar, luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar. So settle dalaman. So nanti kamu tinggal ambil contoh yang kamu tahu berkaitan dengan bandar. Contoh yang kamu tahu berkaitan dengan luar bandar. So settle untuk jenis migrasi dalaman. Untuk migrasi antarabangsa ni, dia ada 2. So, 2 ni ada imigrasi dengan I-migrasi. So, mesti kamu fikir macam susahnya untuk fikir ni, susah. Tak susah sebenarnya. Dia ada cara. Di sini ada I, di sini ada I. So, kita biasakan sebutan begitu supaya kita boleh faham. Imigrasi dengan I-migrasi. I di depan ini, dalam bahasa Inggeris, exit kan. Exit tu apa? Keluar. So, migrasi antarabangsa yang jenis imigrasi ni adalah melibatkan orang di dalam negara kita ni yang keluar ke negara lain. Contohnya, orang yang mungkin bersekolah ke luar negara ataupun kerja di luar negara, Jepun contohnya, itu dipanggil imigrasi. I-migrasi ini adalah in. I itu in. Maksudnya masuk. Jadi ini yang macam situasi yang biasa berlaku di negara kita. Orang daripada luar negara masuk ke tempat kita untuk cari peluang pekerjaan kan. Contohnya macam Pakistan, daripada India, daripada Indonesia dan juga sebagainya. Itu adalah I-migrasi. So settle untuk jenis. Mudah kan? Sekarang kita masuk kepada faktor pula. So, faktor ni, kita ingat balik kita punya jiran tadi, si Ali tadi. Kenapa dia berpindah daripada Semporna ke Kuala Lumpur? Sebab apa? Peluang pekerjaan. Jadi, faktor pertama adalah peluang pekerjaan di Kuala Lumpur yang lebih banyak. Kenapa dia tidak di Semporna? Sebab mungkin di Semporna peluang pekerjaannya kurang. Kenapa dia pilih Kuala Lumpur? Kenapa dia tidak pilih tempat lain? Sebab mungkin di Kuala Lumpur tu kadar upahnya yang lebih tinggi. Sebab kita ni mau upah kan? Adakah kamu mau upah yang rendah? Tidak. Mestilah kita mau yang gaji banyak kan. Sebab itu kita pergi cari tempat yang ada peluang pekerjaan banyak, gaji yang banyak. Okey, settle untuk 2 faktor. Sekarang saya mau tanya kamu. Kalau kamu sambung pembelajaran, mungkin dekat kampung kamu tu atau abang-abang ada yang sambung belajar kan? Ada yang sambung di situ, ada yang sambung tempat lain. Contohnya peringkat universiti awam. Universiti awam ni macam kita tahu, dia hanya ditempatkan satu di setiap satu negeri. Kalau di Sabah ada UMS, kalau dekat Perak kita ada UPSI kan. Kalau di Pulau Pinang kita ada USM. So, kalau kita mau sambung universiti awam ni, kita kena bergerak ke situ. Jadi, itu menjadi faktor kenapa kita perlu bermigrasi. Okey. Terusnya adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ni maksudnya di situ ada bomba, ada polis dan sebagainya. Jadi kalau contoh saya tanya kamu, kalau kamu mau buat rumah, kamu akan pilih rumah di kawasan mana? Kawasan yang berdekatan dengan perkhidmatan inilah, kan? Ada tempat pusat beli belah, ada tempat polis, ada bomba yang boleh bantu kamu. Takkanlah kita mau tinggal dalam hutan yang tiada orang langsung tu kan? Jadi itu faktor-faktor yang kita panggil penarik. So bila sebut pasal faktor penolak macam mana pula? Sedang saja. Kita jadikan dia sebagai negatif. Macam tadi, peluang pekerjaan. Maksudnya faktor tolakannya adalah kekurangan peluang pekerjaan, kadar upah yang rendah, kekurangan kemudahan pendidikan, kekurangan kemudahan perkhidmatan. Okey, mudah kan? So dalam masa beberapa minit ni kamu telah kuasai migrasi. So selamat mencuba dan selamat SPM.